Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu lagi pada petang ni untuk kita teruskan lagi perbincangan kitab At-Ta'bir Al-Qurani ya. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, ada siapa ingat tak kita dah sampai muka surat yang ke berapa ya untuk buku At-Ta'bir Al-Qurani? Muka surat yang ke-333 ya. Okay, baik, terima kasih Puan Syahira. Al-Hashadul Fanni fi Al-Qasasi Al-Qurani. Sini ya, betul ya? Okey. Saya teruskan insya-Allah. Al-Hashadul Fanni, gabungan berseni pada pengkisahan Al-Quran. Innal qissatal wahidah qad yakunu fiha akthara min mawtinin ibratan wa akthara min janibin istishhadan ataupun min janibi istishhadin. Sesungguhnya satu kisah yang sama boleh jadi ia padanya ada lebih tempat pengajaran dia ataupun ada lebih daripada satu sahaja tempat dia. Fala ghardan an tuzkara fil munasabah allati yuradu al-istishhadu laha aw al-mawtin alladhi yuradu al-iqti'adu bihi. Maka kata penulis ni, tidaklah menjadi kepelikan ataupun saya tengok kalimah yang tepat untuk kita terjemahkan, tidaklah menjadi satu kepelikan, oleh itu tidak menjadi satu kepelikan untuk disebutkan pada munasabah yang dikehendaki oleh ayat berkenaan ataupun bahagian yang diinginkan pengajaran padanya. Artinya begini tuan-puan, satu kisah yang sama, babak yang sama tapi dibentangkan pada surah berasingan ya. Ayatnya hampir sama, beza sikit je saja pada kalimah-kalimah tertentu saja ada sedikit perbezaan. Maka perbezaan pada kalimah ia kerana ibrahnya tak sama ataupun pengajarannya ada perbezaan pada sudut pengajarannya dan penggunaan ayat itu, penceritaannya itu pun tidak sama ya. Jadi itu perbezaan antara ayat dan ayat tu. Wa ayyubriza minha ma yuradu li'tibaru aw al-istishhadu bihi wa yusallitu ad-daw'a alayhi. Dan untuk menunjukkan daripadanya apa yang pengajaran yang dikehendaki daripadanya ataupun penggunaan ayat dengannya supaya petunjuk daripada ayat berkenaan itu apa yang nak dimaksudkan. Itulah perihal tentang Al-Qasas Al-Qurani. Pengkisahan Al-Quran begitu bentuknya. Fa anta tara, maka anda perhatikan annal qissata fil Quran, bahawa kisah dalam Al-Quran seolah-olah ia berulang pada tempat yang lebih banyak daripada satu ya. Dan sebenarnya annaha la tatakarrar, sebenarnya cerita berkenaan itu tidak berulang. Nampak berulang pada ayat yang berbeza tapi sebenarnya tidak berulang. Walakin ya'ridu fi kulli mawtinin walakin yu'radu fi kulli mawtinin janibun minha. Akan tetapi dibentangkan pada setiap tempat itu satu sudut sahaja daripadanya, bihasabi ma yaqtadhihi siyaq, mengikut keperluan konteks, wa bihasabi ma yuradu min mawtinil ibrah wal istishhad, dan mengikut apa yang dikehendaki daripada sudut pengajaran dan sudut penggunaan ayat ya. Jadi ayat dalam Al-Quran pada penulis yang kita lihat macam berulang, sebenarnya itu tidak berulang kerana pengajarannya tak sama, penggunaan ayatnya itu pun tidak sama. Contoh, inna qissata Musa mathalan fiha mawatinu ibarin kathira.
Kata penulis, contohnya kisah Nabi Musa, contoh. Ada disebutkan pada banyak tempat pengajaran yang pelbagai dan pada penggunaan yang pelbagai. Ya. Contohnya, bayan anna qadrallahi madin la mahalah wa annahu la yastati'u ahad an yughayyirahu aw yurji'ahu mahma hawal wattakhadha min asbab wa wasail. Katanya, antara pengajaran ataupun penggunaan ayat Al-Quran, kisah Nabi Musa contohnya, untuk menerangkan bahawa kekuasaan Allah itu boleh berlaku dan ia mesti berlaku, tidak dapat melarikan diri daripada berlaku perkara tersebut. Ya. Tidak ada keraguan ataupun mesti berlaku benda itu. Dan tidak ada seseorang pun boleh mengubah ayat ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak ada juga seseorang yang boleh melambatkan ataupun menangguhkannya. Sekalipun dia berusaha dan mengambil pelbagai sebab dan cara. Jadi ada orang dia guna macam cara nak buat, tapi sebenarnya Allah tetap juga, apa yang berlaku tetap juga mengikut kehendak dan kekuasaan Allah. Itu antara pengajaran kenapa kisah Nabi Musa dibentangkan. Contoh, wa yatajalla dzalika, ini jelas fi qatli Fir'aun abna Bani Israel. Ketika Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel, anak-anak lelaki, kerana nak memberi ancaman supaya tidak ada manusia, memberi ancaman daripada munculnya manusia, individu yang akan menghapuskan pemerintahan Fir'aun daripada mereka. Melainkan illa annahu rabba fi hijrihi asy-syakhs alladhi kana muqaddaran lahu an yuzila mulkahu. Melainkan dia sendiri yang menjaga dalam bilik dia ataupun dalam jagaan dia individu yang mana telah ditetapkan oleh Allah untuk menghapuskan kerajaannya. Ini contoh. Okey, wa minha, contoh yang lain, antara pengajaran yang lain, bayanu aqibatil zulmi wal zalimin. Menjelaskan akibat kezaliman dan orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa yatajalla dzalika fi nihayati Fir'aun, an-nihayatul wabilah. Dan ini boleh dilihat berdasarkan penutup kisah Fir'aun dengan penutup yang sangat menduka cita kan ya. Okey, kemudian wa minha bayanu li nafsiyati syu'ub al-mustad'afah wal al-mustadallah wa li takawuniha was-subul allati yanbaghi an taslukaha li tataharrar. Menerangkan tentang identiti rakyat jelata ataupun bangsa-bangsa yang telah tertindas, yang telah terhina, dan pembentukannya dan cara-cara yang sepatutnya dilalui ataupun dilakukan oleh bangsa tersebut untuk merdeka. Dan ini jelas ketika Al-Quran menyebutkan tentang identiti ataupun pembentukan Bani Israel yang mana mereka dijaga ataupun mereka dididik dengan sifat adzillah, hina, dengan sifat pengecut dan sifat yang disebut sebagai khunu', iaitu sifat yang sama dengan zillah. Khunu' ni sama maksud dengan zillah, iaitu terhina. Dan Al-Quran juga menyebutkan juga tentang kedegilan mereka dan tentang sifat pengecut mereka dan kecintaan mereka kepada dunia. Dan cubaan Nabi Musa AS mempersiapkan mereka dengan persiapan yang lain untuk mengangkat mereka daripada keadaan yang buruk yang telah mereka tenggelam dalamnya. Tapi mereka ini, Bani Israel, tidak menyahut seruan Nabi Musa AS, sehinggalah Allah telah menetapkan kepada mereka hukuman atih, iaitu mereka melata selama 40
tahun. Lalu dalam tempoh inilah dilalui oleh generasi ini, dan lalu Allah keluarkan satu lagi generasi yang baru, yang mana generasi yang baru itu tidaklah terbentuk sebagaimana pembentukan yang sama dengan generasi yang lama. Generasi yang lama yang hidup, yang didenda oleh Allah selama 40 tahun ini dengan pembentukan yang hina, ya. Dan mereka tidaklah membesar dengan tumbesaran yang menghinakan sama macam generasi yang lepas, ya. Okey, ini kita sebutkan, ini adalah pengajaran-pengajaran yang ada daripada kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel, kisah Fir'aun dalam Al-Quran. Yang seterusnya, wa minha bayanun anna al-haqqa lahu as-sultanul a'zam 'ala an-nufus idza ma arafathu wa amanat bih. Menjelaskan bahawa yang hak untuknya adalah dia sendiri yang menguasai diri sendiri, ya, apabila dia mengenalinya dan dia beriman dengannya, dan bahawa dia tidak ada satu orang pun yang boleh memisahkan antaranya dan antaranya. Sekalipun dia mengambil pelbagai cara untuk memperdayakan dan untuk mengugut, ya. Dan ini boleh dilihat pada keimanan ahli sihir dengan Nabi Musa AS. Dan ketika kebenaran masuk ke dalam rumah Fir'aun melalui mukmin ahli Fir'aun dalam surah Ghafir, dan yang saya maksudkan dekat sini juga, yang dimaksudkan juga selain daripada mukmin ahli Fir'aun, ini yang saya maksudkan juga adalah iman imra'ati Fir'aun, keimanan isteri Fir'aun. Wa fiha, dan di sanalah macam-macam lagi yang kita boleh sebutkan mengikut keperluan konteks. Walidha narahu la yadhkurul qissah ala suratin wahidah. Justru kita mendapati bahawa Al-Quran tidak hanya menyebutkan kisah pada satu bentuk. Bal narahu yadhkuru fi mawtinin ma yatwi dhikrahu fi mawtinin akhar. Bahkan kita dapati bahawa Al-Quran juga menyebutkan satu tempat kandungan yang mana tidak disebutkan pada tempat yang lain. Wa yufassilu fi mawtinin ma yujizuhu fi mawtinin akhar. Dan Al-Quran memperincikan pada satu tempat apa yang Al-Quran ringkaskan pada tempat yang lain. Wa yuqaddimu fi mawtinin ma yuakhiru fi mawtinin akhar. Dan Al-Quran juga mendahulukan apa yang disebut pada tempat lain tapi pada ayat yang lain dibelakangkan, ya. Bal tarahu ahyanan yughayyiru fi at-ta'birat wa nazmil kalam taghyiran la yakhlu bil ma'na, la yakhillu bil ma'na. Bahkan anda perhatikan juga kadang-kadang Al-Quran mengubah cara ungkapan dan susunan bicaranya dalam bentuk yang tidak sama, yang mana tidaklah mencacatkan makna. Kullu dhalika, semua itu Allah Subhanahu Wa Taala lakukannya mengikut keperluan konteks dan mengikut keperluan konteks, ya. Ma yaqtadihi as-siyaq wa ma yatatallabuhu al-maqam. Benda yang sama, wa dhalika fi hasyadin fanni azim. Dan itu berlaku pada hasyad al-fanni yang agung, iaitu gabungan yang berseni yang begitu agung. Wa hatta la nutila fi sardi hadhihi al-ahkam, sehingga kita tak memanjangkan bercerita tentang hukum hakam ini. Hukum tentang perbincangan kisah itu dimuatkan dalam surah yang berasingan. Nadkuru amthilatan ala dhalika fi ikhtiyari tarafin min al-qasasil Qur'ani. Jadi kita nak sebut contoh-contoh untuk membentangkan contoh yang ni ketika Al-Quran bercerita tentang kisah. Walinabda, ayuh kita mulakan dengan kisah Nabi Adam AS, ya. Jadi sekarang ni kita baru nak mula tentang kisah Nabi Adam AS. Kenapa babak yang sama dimuatkan dalam surah berasingan, apa pengajaran dia dan apakah istishhad dia, penggunaan ayat tu bagaimana, ya? Okey, jadi kita nak masuk pada kisah yang pertama, qissatu Sayyidina Adam AS, ya. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, sebenarnya benda ni tak susah pun, ya. Dah ada pun nota lain orang buat. Iaitu kalau tuan-puan ada Telegram, tuan-puan boleh dapatkan dalam Telegram Hadza Bayan, ya. Dalam Hadza Bayan ada kisah pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Contoh, ya, saya tunjuk kepada tuan-puan ni contoh kisah Nabi Adam alaihi salam.
Jadi setiap surah ni ada surah Al-Baqarah bentangan kisah, Al-A'raf, Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahf, Taha, Sad. Jadi kisah yang dibentangkan ni ia mengikut pada perspektif yang tidak sama. Al-Baqarah ada perspektif pembentangannya, Al-A'raf ada perspektif pembentangannya, Al-Hijr begitulah. Contohnya qala rabbuka lil malaikah. Apa beza qala rabbuka dan qulna lil malaikah? Kemudian dekat sini qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Dekat sini inni khaliqun basyaran. Inni khaliqun basyaran. Dan dua inni khaliqun basyaran pada surah Al-Hijr min salsalin. Dalam surah Sad min tin, ya. Jadi itu yang kita nak bincang tentang al-hasyadul fanni fi al-qasasil qur'ani, ya. Jadi insya-Allah kita perhatikan, ya. Okay, kita bacakan. Telegram tu nak search cari apa untuk cari, ya. Okey. Telegram ni untuk cari note tadi tu, ya. Ni maksudnya bila tuan-puan baca nanti, bila kita baca sama-sama, so mungkin kita nak buat kesimpulan balik, nak buat notanya, tapi dalam bahasa Arab lah nota ni, ya. Channelnya saya kongsi kepada tuan-puan. Hadha bayan, ya. Ni hadha. InsyaAllah ni hadha bayan. Sekali, maaf. Sini, ya. So, tuan-puan nampak ni hadha bayan. Di sini tuan-puan boleh dapat kisah tentang mana-mana Nabi, ya. Contoh dekat sini, kisah. Tuan-puan type kisah. Tuan-puan akan dibentangkan ada banyak kisah, ya. Okey, contoh dekat sini kisah Nabi Adam. Yang paling panjang sudah tentu kisah Nabi Musa AS. Ni kisah Nabi Adam. So di sinilah kisah Nabi Adam, kisah Adam AS, kisah Musa. So yang saya bentang pada tuan-puan tadi tu, yang di sini, yang ini saya ambil daripada Telegram tu lah, ya. Cuma dalam bahasa Arab semua, ya. Jadi ada sahabat kita yang mereka tengah hafal ikut kisah, ya. Jadi itu yang kita bentangkan. Benda yang dibentangkan dalam ni, kesimpulannya dimuatkan dalam ni, nota ni. Tapi kita baca yang ni lah, kita tengok yang kita Arab ni, apa huraiannya, supaya nanti bila tuan-puan baca nota ni taklah termenung lama, ya, nak baca nota ni. Okay, saya teruskan insya-Allah. Qissatu Adam fi suratayil Baqarah wal A'raf. Kisah Nabi Adam AS pada dua surah, Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Kalau tuan-puan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan pada ayat 29 surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kamu apa sahaja yang ada di bumi semuanya. Tsummastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia beristiwa ke langit, kemudian dia mencukupkannya ataupun menyempurnakan langit tersebut 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia ni dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Saya lompat, ya tuan-puan, ya. Boleh, ya. Saya lompat pada ayat nanti, lepas tu baru kita tengok terjemahannya. Okey. Perenggan pertama, yang bahagian ini ni, yang atas ni, ayat 29 hingga ayat yang ke-39 surah Al-Baqarah. Ini akan jadi kerja rumah untuk tuan-puan. Cuba tuan-puan baca terjemahan dia, insya-Allah. Okey, kemudian surah Al-A'raf ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-27, cuba tuan-puan baca terjemahannya, ya. Ataupun tuan-puan rasa elok kita baca sama-sama, bolehkah kalau saya lompat untuk kita terus pada perenggan berikutnya? Okey, saya bacakan. Tabda'u hadhil qissah fi Al-Baqarah min aqdami hadathin fiha hina ablagha ar-rabbu malaikatahu biqararihi fi an yaj'ala fil ardi khalifah wa dhalika qabla khalqi Adam. Saya bacakan. Kisah dalam surah Al-Baqarah bermula daripada peristiwa yang lebih lama. Sejak ketika Allah maklumkan kepada malaikat tentang ketetapannya untuk menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan ini berlaku sebelum penciptaan Nabi Adam AS. Jadi kalau tuan-puan perhatikan, kisah dalam surah Al-Baqarah dia bermula dengan cerita sebelum Adam diciptakan lagi. Sejak penciptaan langit dan bumi. Wa fiha,
ذكر مراجعة الملائكة لربهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف لأسباب ذكروها. Dan pada kisah Al-Baqarah ini disebutkan malaikat dirujuk balik Allah Subhanahu Wa Taala tentang ketetapan ini sebagai menzahirkan ketidak minat mereka, menzahirkan sikap mereka yang tidak minat pada perkhilafahan ini. Disebabkan beberapa yang mereka sebutkan. Cuma dekat sini tuan-tuan, poin yang ini kita boleh kritik lah sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu kalau yang sekarang disebutkan lagi, dimurnikan para malaikat, mereka ini adalah makhluk yang begitu taat kepada Allah. Bila mereka makhluk yang taat kepada Allah, bila mereka tanya Allah Ta'ala, bukan bermakna mereka tak minat. Ya? Mereka tanya tu sekadar mereka nak tahu je. Jadi dekat sini, kenyataan ini adalah kenyataan yang kita sebut yang kalau dikemas kini sekarang, bukanlah kerana mereka nak menzahirkan ketidakminat mereka tu tentang pelantikan Allah manusia di muka bumi sebagai khalifah. Jadi kat sini yang penting malaikat rujuk Allah, malaikat tanya Allah. Okey, bahagian ni mungkin kita boleh murnikan balik kenyataan penulis ni. Yalah sebab penulis ni bidang bahasa tuan-tuan ya. Biasa bidang kisah ni dia kena berkait juga dengan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Saya tak nafikan penulis ni alim bidang Quran tuan-tuan. Dan setengah orang dia tak suka ataupun dia tak prefer untuk baca penulis ni punya tulisan. Sebab apa? Sebab kata mereka khalfiyah penulis ni bukan khalfiyah Al-Quran. Latar belakang dia adalah latar belakang bahasa Arab, bukan latar belakang Al-Quran dia. Apapun setakat ini bagi saya penulis ni tetap juga menyumbang. Cuma dalam Al-Qasas Al-Quran ni ada baiknya kita rujuk juga kitab buku-buku yang lain ya. Saya difahamkan Ustaz Yusuf Arba'in juga ada sampaikan kepada tuan-puan ya, tentang Mawaqiful Anbiya ya, buku cerita tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam buku sana pun disebutkan bahawa malaikat bila tanya kepada Allah bukan bermakna mereka tidak bersetuju dengan keputusan Allah. Ya. Mereka tidak ada hak untuk tidak bersetuju. Cuma mereka tanya sekadar nak tahu. Okey, kemudian faquti'a alaihim takhawufuhum wa dhunuduhum bi'ilmihi alladhi la yuhad. Lalu dipotong ke atas mereka ketakutan mereka dan sangka-sangkaan mereka dengan ilmu Allah yang tidak terbatas. Ini pun sama perlu dimurnikan balik. Sebenarnya malaikat tak pernah sangka buruk pada Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat ya. Okay, thumma dzakara ikhtibar al-mufadalati alladhi ajrahu baina Adam wal malaikah fafaddalahum fihi Adam. Lalu Allah pun sebutkan macam mana berlaku satu ujian untuk membezakan siapakah lebih baik. Dan ujian ini dilakukan kepada antara Nabi Adam dan malaikat. Lalu Allah lebihkan Nabi Adam ya dalam cerita ni. Wa thabata lahum fihi annahum laysu ahlan lil istikhlafi fil ard. Dan jelaslah kepada mereka dalam ayat berkenaan bahawa mereka ni tidak ada kelayakan ataupun keahlian untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Bi khilafi Adam. Berbeza dengan Nabi Adam AS. Ini cerita secara ringkas dalam surah Al-Baqarah. Laqad dzakara hadhihi al-awliyat fi awwali surati fil Quran ya. Fi awwali suratin fil Quran. Jadi cerita yang awal ini, bahagian awal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada surah pertama dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah. Tadhkuru fiha al-qissah, yang mana dalam ini disebutkan kisah ini tuzkaru tuzkaru fiha al-qissah. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah wa lam yadhkurha fi mawtinin akhar. Tidak disebutkan pada tempat yang lain. Artinya tuan-tuan, cerita tentang Allah berkehendak untuk mencipta khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah. Kemudian Allah buat ujian antara malaikat dengan Nabi Adam AS. Lalu malaikat mengaku yang mereka ini tidak ada ilmu, melainkan Allah yang ajarkan kepada mereka. Cerita ini tuan-puan hanya temui dalam surah Al-Baqarah sahaja, tidak ada dalam surah yang lain. Ya. Okey.
وذكر هذه الأوليات في هذا الموطن بالذات له أكثر من دلالة فنية وغير فنية. Dan penyebutan bahagian awal ini pada surah Al-Baqarah sendiri, ia mempunyai petunjuk yang lebih banyak. Ya, banyak, bukan satu petunjuk saja. Sama ada petunjuk itu bersifat berseni ataupun tidak berseni. Ya. Wa min baini jawanibiha annaha waradat fil makanil munasibi laha tamaman. Antara sudut-sudutnya adalah ia diletakkan ataupun terdapat pada tempat yang sangat sesuai secara sempurna. Dan terdapatnya permulaan kisah inda awwali dzikrillah, pada permulaan pengkisahan ini, pada permulaan surah daripada surah-surah Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah, kama annaha awwalu qissatin iftataha fiha al-qasasul qur'ani, sebagaimana ia juga merupakan kisah pertama yang dibuka dalam qasas Al-Qurani. Artinya, kalau tuan-puan perhatikan daripada permulaan mushaf, daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, cerita pertama yang Allah bentangkan dalam surah Al-Baqarah dalam mushaf adalah cerita ini, cerita tentang Adam pada muka surat yang ke-6, pada muka surat pada ayat yang ke-29 ya. Tapi permulaan kisah itu dimulakan dahulu dengan Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah memaklumkan kehendak Allah kepada malaikat untuk menjadikan di muka bumi ini khalifah dalam kalangan manusia. Ini tak disebut dalam surah yang lain. Ya. Kalau kita perhatikan dalam nota ni, ada perbezaan ya tuan-puan. Ketika Allah nyatakan kepada malaikat, dekat sini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi dalam surah Al-Hijr, Allah tak sebut Allah nak jadi khalifah. Allah kata Allah ciptakan manusia daripada tanah. Ya. Ini cerita tentang manusia diciptakan daripada apa, bukannya cerita tentang Allah nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Sama juga dalam surah Sad. Artinya, penciptaan khalifah dalam Al-Quran hanya pada surah Al-Baqarah. Ada satu lagi kalimah khalifah. Kalimah khalifah yang satu lagi itu merujuk kepada kisah Nabi Dawud AS. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada dua je kalimah khalifah. Khalifah yang pertama pada surah Al-Baqarah, khalifah yang kedua pada surah Sad ya. Itu cerita tentang Nabi Dawud AS. Okey, saya teruskan tuan-puan. Fi hina zukiratil qissatu fi suratil A'raf, manakala kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan adalah min marhalatil khalqi wat taswir, pada peringkat penciptaan dan pembentukan. Dan ia bermula dengan firman Allah, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dan demi sesungguhnya kami ciptakan kamu, kemudian kami bentuk kamu. Faka'annaha kanat istikmalan lima warada fil Baqarah. Seolah-olah surah Al-A'raf pada ayat yang ke-10 ini seolah-olah ia adalah melengkapkan apa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Al-Baqarah dia cerita dulu dia nak jadikan khalifah. Tapi dalam surah Al-A'raf yang dimulakan dia tak sebut yang Allah nak jadikan khalifah, tapi Allah sebut dulu yang mana Allah dah ciptakan manusia, Allah dah bentukkan manusia pada ayat yang ke-11. Barulah Allah perintahkan untuk bersujud. Ya. Okey, contoh, zakarallahu qissata Adam fil Baqarah ba'da qawlihi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah selepas Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian dia istiwa, dia bersemayam ke langit, kemudian ia menyempurnakan ciptaannya 7 langit. Dan dia Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Wa hadhil ayah allati sabaqat biha qissata Adam bada'at bi takrimil insan. Ayat ini, ayat yang ke-29 ini, yang disebut dahulu sebelum kisah Nabi Adam, ia bermula dengan memuliakan manusia. Iaitu Allah sebut khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di muka bumi ini untuk siapa? Untuk lakum, untuk kamu. Wa khatamat bil ilm. Dan ayat yang sama, ayat ke-29 ini, Allah tamatkan tutup dengan ilmu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Waja'atil kisah Nabi Adam ba'daha, selepasnya, iaitu dalam surah Al-Baqarah,
mabniyatun ala hadaini ruknain. Ia terbina berdasarkan dua rukun ini. Rukun yang pertama, takrimu Adam, memuliakan Nabi Adam. Rukun yang kedua, takrimul ilm, memuliakan ilmu. Okey, memuliakan Adam kita boleh perhati, amma takrimu Adam fayadhharu fi ma ya'ti. Adapun memuliakan Nabi Adam boleh dilihat seperti berikut. Dzakara istikhlafa Adam fil ard. Allah sebutkan pelantikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Fahadha takrim. Dan inilah satu bentuk takrim, kemuliaan oleh Allah kepada Nabi Adam. Idil mustakhlif zu manzilatin rafi'atin wala syak. Di mana yang mendapat tanggungjawab sebagai khalifah itu mempunyai kedudukan yang tinggi, tidak ada syak lagi. Yang kedua, tafdilu Adam 'alal malaikati bi ta'limihi al-asma' kullaha. Allah melebihkan Nabi Adam AS berbanding malaikat dengan cara Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama kesemuanya mimma la yu'allimuhu al-malaikah, daripada perkara yang Allah tak ajarkan kepada malaikat, ataupun mimma la ya'lamuhu al-malaikah, sama ada ya'lamuhu ataupun yu'allimuhu sama ya. Daripada perkara yang malaikat tak tahu ataupun perkara yang Allah tak ajarkan kepada malaikat. Ini satu bentuk takrimu Adam. Yang ketiga, isjadul malaikati lahu. Allah suruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Wa ammal ilmu fi hadhihi al-qissah faqad turakkaza dhikruhu fi thalathati majalat. Adapun kemuliaan ilmu dalam kisah ini, penyebutannya itu berpaksikan pada tiga aspek. Yang pertama, itsbatul ilmi syamilillah, menyatakan ilmu yang secara keseluruhannya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nafyul ilmi 'anil malaikati illa ma 'allamahum iyyahu rabbul izzah. Yang kedua, menafikan ilmu daripada malaikat, melainkan apa yang Allah ajarkan kepada mereka sahaja. Yang ketiga, itsbatu ta'lim li Adam bima yasluhu an yaquma bihi amrul khilafati wa yastaqim. Menyatakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ajarkan kepada Nabi Adam, apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu adalah perkara yang boleh diguna pakai oleh Nabi Adam untuk melaksanakan perintah khilafah, urusan khilafah. Dan akhirnya Nabi Adam boleh ayyaquma bihi amrul khilafah. Dengan perkara ini menjadikan urusan khilafah itu boleh berdiri dan boleh berjalan dengan baik. Wa min hadha, daripada ini, berdasarkan keterangan ini, yatabayyanu anna al-qissata waqa'at fi siyaqiha ahsana mawqi' wa ajmalahu. Jelaslah bahawa kisah dalam surah Al-Baqarah terletak pada konteksnya, pada tempat yang paling baik, tempat yang paling indah. Faka'annaha ja'at tafsilan lima ujmila fil ayati qablaha. Seolah-olah ia datang sebagai memperincikan apa yang diringkaskan pada ayat sebelumnya. Ya. Dari ini kita sebutkan bila Allah ajarkan pada malaikat kepada Nabi Adam perkara yang malaikat pun tidak tahu. Jadi ini sebagai perincian yang mana Allah tak sebut dalam surah-surah ataupun surah-surah yang lain. Ya. sesuai dengan pokok ataupun perbincangan surah ya. Artinya surah ini sedang bercerita tentang takrimu Adam. Allah memuliakan Nabi Adam. Sesuailah selepas itu Allah cerita tentang Bani Israel. Selepas Allah memuliakan Nabi Adam, Allah pernah muliakan juga Bani Israel. Kemudian Allah memuliakan ilmu, sesuailah dengan selepas itu juga Allah muliakan juga Bani Israel dengan ilmu. Beza Nabi Adam disebabkan ilmu yang Nabi Adam miliki, Nabi Adam pernah tergelincir. Tapi akhirnya Nabi Adam ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama ada makhluk yang lain juga ada ilmu, iaitu iblis. Tapi iblis tergelincir, dia tak pernah bertaubat. Jadi Bani Israel mereka perlu ambil pengajaran daripada dua sosok ini, sama ada Nabi Adam ataupun iblis. Ingin menjadi orang yang tergelincir akhirnya bertaubat, ataupun tergelincir tapi tidak bertaubat. Ya. Macam iblis. Jadi sebab itu selepas itu Allah cerita tentang
cerita tentang Bani Israel, ya. Selepas itu Allah ceritakan tentang umat Islam. Allah muliakan umat Islam pada juzuk yang kedua. Jadi ini sesuai dengan pembentangan surah, ya. Setiap surah ni pembentangannya tidak sama, penyampaiannya pun tidak sama. Yang mana kalau bahasa Syed Qutb menamakannya adalah syakhsiyah. Setiap surah ada peribadi ataupun perwatakannya yang tersendiri, ya. Ataupun dalam buku ni disebut Al-Jawu Ta'biri, ya. Suhu ataupun cuaca ungkapan, cuaca penyampaian ayat, suasana penyampaian ayat, ya. Saya teruskan, hadza min nahiyah, ini satu sudut. Wa min nahiyatin ukhra, pada sudut yang lain, anna dzikra istikhlafi Adama fil ardi lam yarid illa fi hadzal makan. Bahawa penyebutan Nabi Adam AS dilantik menjadi khalifah di muka bumi tidak disebutkan melainkan pada tempat ini sahaja. Walam yarid fi ayyi makanin akhar minal Qur'anil Karim. Tidak ada di mana-mana tempat yang lain dalam Al-Quranul Karim. Wa huwa ansabu makanin lahu aidan. Dan surah ini adalah surah yang paling sesuai untuk diletakkan cerita ni. Idil istikhlafun najih la budda an yatimma lahu amran. Yang mana perkhalifahan yang berjaya tidak ia boleh sempurna untuknya dengan dua perkara. Jadi perkhalifahan yang berjaya ia dia kena ada dua perkara. Perkara yang pertama, an yakuna lil khalifati haqqut tasarrufi wat tadbiri fi mastukhlifa fihi. Iaitu khalifah dia kena ada kemampuan untuk bertasarruf. Bertasarruf ni untuk berinteraksi ataupun ada kemampuan untuk mengendalikan, tasarruf, untuk mengawal dan mengendalikan, wat tadbir dan mentadbir apa yang dikhalifahkan untuknya. Artinya khalifah Nabi Adam ia dibekalkan dengan ilmu, ia dibekalkan kemuliaan. Itu penting untuk khalifah, ya, supaya nanti dengan ilmu itu dia boleh menggunakan, bertasarruf, mengguna pakai, ya, ataupun mengendalikan apa yang ada di muka bumi ini, contohnya haiwan ataupun tumbuhan, dan dia akhirnya boleh mentadbir. Wasani, perkara yang kedua, an takuna lahu al-qudratu ala hadha tasarrufi. Dia ada kemampuan ke atas tasarruf ini, tindakan mengawal ini, iaitu wa an yakuna ikhtiyaruhu qa'iman 'ala al-'ilm. Yang mana pilihan dia itu berpaksikan berdasarkan ilmu, bi imkaniyatihi wa qudratihi 'ala hadha al-istikhlaf. Dengan kemampuan dan kemampuannya, imkaniyat dan kudrat benda yang sama, kemampuan Nabi Adam untuk melaksanakan penkhalifahan ini. Jadi yang pertama, dia boleh bertasarruf. Yang kedua, dia mampu untuk tasarruf. Dia ada hak untuk bertasarruf dan dia ada kemampuan untuk melakukan tasarruf ini. Ammal janibul awal, adapun sudut yang pertama, aspek yang pertama, wa huwa janibut tadbiri wa tasarrufi, iaitu pada aspek pentadbiran dan aspek pengendalian, faqad fawwadahu bihi rabbuhu bi awsa'i nitaqin bi qawlihi ta'ala. Allah serahkan kepadanya, Allah sediakan untuknya dengan area ataupun dengan kawasan yang lebih luas, ya? Dengan firman-Nya Allah sebut, dia telah menjadikan untuk kamu wahai Adam dan keturunan Adam ma fil ardi jami'a, apa yang ada di muka bumi ini keseluruhan ni untuk apa? Untuk Nabi Adam. Ini apa yang Allah sediakan untuk Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Falau lam yakhluq lahu ma fil ardi jami'a, kalaulah Allah Ta'ala tidak menciptakan yang ada di muka bumi ini semuanya, ma sahha an yakuna khalifatan lillahi fiha, maka tidak sah untuk Nabi Adam menjadi khalifah. Nabi Adam nak jadi apa? Kalau tak ada apa yang Allah sediakan, macam mana Nabi Adam nak jadi khalifah? Ya? Jadi itu haqqut tasarruf. Allah beri hak untuk Nabi Adam mengendalikan dengan Allah wujudkan dulu apa yang ada di muka bumi. Okey, amal janibus tsani, adapun
aspek yang kedua iaitu min haitsu imkaniyatihi wa qudratihi, pada sudut kemampuan Nabi Adam alaihissalam untuk mengendalikan, tadi hak mengendali, ini kemampuan mengendali. Faqad tabayyana bil ikhtibari annahu aslahul makhluqati li hadhihi muhimmah. Ini jelas, faqad tabayyana, ini jelas apabila Allah menguji Nabi Adam dan hasilnya adalah Nabi Adam inilah makhluk yang terbaik untuk menunaikan tanggungjawab ini, menunaikan tugas ini. Hadza alawatun ala anna alladhi ikhtarahu alimul ghaibi wasyahadah. Tambahan pula di samping itu, yang memilih Nabi Adam ini sebagai khalifah itu adalah yang maha mengetahui perkara dan perkara yang nyata. Jadi dua perkara ini penting sehingga Nabi Adam dilantik sebagai khalifah. Wa qad dzakaratil ayah allati waradat fi muqaddimatil qissah hadaini ruknaini wa huma qawluhu, dan ayat ini menyebutkan ayat yang terdapat pada permulaan kisah dalam surah Al-Baqarah menyebutkan dua rukun ini, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, iaitu takrimu Adam, kemuliaan Nabi Adam, wa qawluhu wa huwa bikulli syai'in alim, takrimul ilm. Jadi ada dua rukun, takrimu Adam, Allah memuliakan Nabi Adam, dan Allah memuliakan ilmu. Fatakunul ayah ajmalat ruknayil istikhlafi aydan. Wa bihadza taqa'u mas'alatul istikhlafi hadhihi fi ansabi makan laha aydan. Maka ayat ini ia meringkaskan dua rukun istikhlaf secara tak langsung, ya. Dan dengan ini terdapatnya permasalahan istikhlaf ni, perkhalifahan, pada tempat yang paling sesuai. Artinya tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan pada ayat 29, dalam satu ayat saja telah dinyatakan dua rukun ini, ya. Kemudian rentetan daripada dua rukun ini barulah Allah habiskan ayat yang ke-30, iaitu Allah ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maka Allah cerita, yang pertama Allah ciptakan Nabi Adam. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan dulu ma fil ardi jami'a. Kemudian Allah cipta Nabi Adam sesuai dengan Allah ni, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah latih Nabi Adam, Allah ajarkan segala nama, wa 'allama Adam al-asma kullaha, ya. Wa yatabayyanu mimma marra, jelas daripada apa yang telah disebutkan tadi, annal ayata allati waqa'at fi muqaddimatil qissah ajmalat qissata Adam min nahiyah. Ayat yang terdapat pada permulaan kisah, ia menyebutkan kisah Nabi Adam secara mujmal, secara keseluruhan pada satu sudut. Iaitu dia hanya sebut dua rukun al-istikhlaf, dua rukun perkhalifahan yang disebutkan di sana pada sudut yang lain. Lalu kisah Nabi Adam di suratiha, pada gambaran keseluruhan pada dalam surah Al-Baqarah ini, terletak pada tempat konteks yang paling sesuai dan konteks yang paling mengagumkan. Hadza min haitsu tafsil as-siyaqi, hadza min haitsu at-tafsilu as-siyaqi lil qissah. Ini pada sudut perincian konteks berkenaan kisah. Adapun berkaitan perkara yang secara keseluruhan, fa innana yumkinuna al-qaul, kita boleh katakan bahawa innal qissata fi hadzal mawtin fi kulli halaqatiha wa majalatiha mabniyatun fil haqiqati ala takrimi Adam. Kisah dalam surah Al-Baqarah pada semua episod dia, pada semua aspek-aspeknya, pada semua bidang-bidang yang dibentangkan dalam surah Al-Baqarah, kisah Nabi Adam ini, sebenarnya ia adalah berdasarkan tentang kemuliaan Nabi Adam AS. Tuan-tuan pergi mana-mana ayat dalam surah Al-Baqarah, ia cerita tentang aspek yang mulia, ya. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi Adam tertanggal pakaian ataupun terdedah aurat Nabi Adam, di situ Allah menggunakan bahasa yang lebih baik berbanding bahasa yang dibentangkan dalam surah Al-A'raf, ya. Dekat situ dalam surah Al-A'raf bahasanya tu lebih pada konteks at-taubih, pada konteks murka dalam surah Al-A'raf. Tapi dalam surah Al-Baqarah pada konteks maqam at-takrim, ya, pada konteks memuliakan. Wa kullul jawanibil ukhra al-mazkurati fiha
innama takhdimu hadzal takrim. Setiap aspek-aspek yang lain yang disebutkan di sana dalam surah Al-Baqarah, semuanya ini menunaikan maksud at-takrim ini, kemuliaan Nabi Adam AS. Fatakrimul ilm, manakala kemuliaan ilmu, innama zahara fil ilmi alladhi yahmiluhu Adam. Ia jelas pada ilmu yang ditanggung oleh Nabi Adam. Wa mas'alati al-istikhlafi, wa mas'alatul istikhlafi, dekat sini bagi depan, innama taduru ala istikhlafi Adam. Dan permasalahan istikhlaf ini, ia melibatkan perkhalifahan Nabi Adam AS. Fahiya taduru asasan ala takrimi Adam. Yang mana tentang istikhlaf ini, masalah istikhlaf dan takrimul ilm, semuanya berdasarkan tentang takrim Adam. Wa kullu ma fiha min alfaz wa mawaqif innama hiya mabniyatun ala hadzal takrim. Dan setiap lafaz-lafaz yang dibentangkan, setiap tindakan, setiap sikap, setiap pendirian yang dibentangkan ini, ia berpaksikan kepada kemuliaan ini. Ya? Okay, sebelum saya teruskan perenggan berikutnya, saya nak tanya dulu maklum balas pada tuan-puan. Setakat yang saya baca tuan-puan, boleh tuan-puan tuliskan 1 hingga 5, jelas ataupun tidak. Ya? Kalau jelas, tulis 5. Kalau tak jelas, tulis 1. Ya? Saya takut saya cakap sorang-sorang tuan-puan. Ya? Alhamdulillah. Dari sudut kelajuannya, 1 hingga 5. Ini untuk 1 hingga 5 kelajuan. Boleh ya? Kalau laju sangat, 5. Kalau perlahan sangat, 1. Kalau sederhana, 3. Ya. Boleh tulis kan? 1 hingga 3 ya. 3 dekat sini. Puan Syairah ni 3 dari sudut kelajuan kan. Maksudnya sederhana ya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih atas maklum balas. Okey, terima kasih. Kalau ada kalimah yang tak difahami dalam teks ni, tuan-puan maklumkan pada saya tolong terjemahkan pada tuan-puan ya. So buku ni saya tolong terjemah aja. Nak mengajar pun saya mengajar orang pandai sebenarnya. Tadi sebenarnya saya yang banyak belajar daripada tuan-puan ya. Dekat sini saya tolong terjemah aja. Nanti tuan-puan kalau ada huraian yang tuan-puan nak tambah boleh maklumkan ya. Okey, saya teruskan. Fi hina anna al-qissata fi al-a'raf laysat mabniyatan ala hadha al-amr bal laha gharadun akhar. Manakala kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah tidaklah berpaksikan perkara ini, iaitu takrimu Adam. Tapi ada objektif yang lain pada surah Al-A'raf. Wa qad waqa'a fiha at-takrimu thanawiyan. Boleh terjadi takrim dalam surah Al-A'raf, tapi ia bukan berbentuk primary ya. Tapi ia adalah berbentuk secondary. Yang primary-nya bukan takrim. Takrim pada aspek secondary sahaja dalam surah Al-A'raf. Berbanding dalam surah Al-Baqarah, at-takrim di situ adalah awwaliyan ataupun ibtidaiyan, berbentuk primary ya. Wa nadhratun wahidatun ila siyaq alladhi waqa'at fihi al-qissatu wa at-ta'birati allati waradat fihi turika misdaqa hadha al-amr. Melihat kepada konteks yang terdapat padanya kisah Nabi Adam dan melihat kepada ungkapan-ungkapan yang diletakkan dalam kisah Nabi Adam ini boleh menunjukkan kepada anda sejauh mana kebenaran perkara ini. Laqad bada'at al-qissatu fil A'raf. Anda perhatikan kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-A'raf dimulakan dengan selepas firman Allah, wa laqad makkannakum fil ardh. Sungguh kami beri kedudukan kepada kamu di muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan untuk kamu di muka bumi ini kehidupan. Qalilan ma tashkurun. Anda perhatikan kalimah qalilan ma tashkurun, sikit apa yang kamu syukuri. Ini ayat yang kita sebut ayat yang tidak positif ya. Qalilan ma tashkurun ni ayat yang tidak positif. Dalam surah Al-Baqarah ayatnya positif. Tapi dalam surah Al-A'raf daripada permulaan kisah lagi pada ayat 10 pun
Disebut qalilan ma tashkurun, bentuk yang tidak positif, bentuk yang negatif lah ya. Jadi menunjukkan ini secara tak langsung dah menggambarkan apa yang sedang disampaikan oleh surah Al-A'raf ataupun apakah konteks yang disampaikan dalam surah Al-A'raf. Wa anta tara al-farqa wadihan. Anda perhatikan perbezaannya jelas pada sudut kemuliaan antara firman Allah khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kamu di muka bumi ini keseluruhannya, semua. Wa qawlihi, dan firmannya yang lain, makannakum fil ard. Dia beri kedudukan kepada kamu di muka bumi, waja'alna, dan dia jadikan untuk kamu fiha ma'aish, kehidupan. Jadi bahasa dia pun bahasa yang tidak sama dengan dalam surah Al-A'raf. Wa ghaniyun 'anil qaul. Boleh kita katakan ghaniyun 'anil qaul maksudnya tak perlu cakap pun, ya. Bahawa anna at-ta'bir al-awwal yadullu ala takrimin akbar min ats-tsani. Katanya ungkapan yang pertama iaitu dalam surah Al-Baqarah, kemuliaan yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah itu kemuliaan yang bersifat lebih besar daripada ayat yang dibentangkan dalam surah Al-A'raf. Baik. Thumma anzur kaifa khatama al-ayah biqaulihi qalilan ma tashkurun. Kemudian anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menamatkan ayat tersebut dengan firman-Nya qalilan ma tashkurun. Sedikit apa yang kamu syukuri, iaitu fahiya fi maqamil itabi ala bani Adam. Ia adalah pada konteks menegur Bani Adam. Wa mu'akhadhatihim ala qillati syukrihim, dan mengambil kira tindakan mereka yang kurang bersyukur, yang sedikit kesyukuran mereka. Walaysat fi maqami takrimihim, dan dalam surah Al-A'raf ini bukan pada konteks memuliakan mereka. Wa qablaha, ayat sebelumnya lagi anda perhatikan Allah sebut qalilan ma tadhakkarun dalam surah yang sama, surah Al-A'raf. Pada ayat yang ketiga permulaan surah lagi Allah sebut qalilan ma tadhakkarun, sikit apa yang kamu ambil pengajaran. Fa anta tara anna al-muqaddimataini takhtalifan, anda perhatikan permulaan kisah pun dah tak sama. Wa kullu qissatin innama ja'at munsajimatan ma'a muqaddimatiha. Setiap kisah yang dibentangkan ini adalah selari dengan permulaan surah itu sendiri, ya. Jadi permulaan surah pun tak sama, permulaan kisah pun tak sama. Amma min haitsu siyaq, adapun pada sudut konteks, fa innal qissata waqa'at fil a'raf fi siyaqil 'uqubat. Sesungguhnya kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-A'raf adalah pada konteks menceritakan tentang hukuman-hukuman dan kebinasaan umat-umat yang zalim dalam kalangan Bani Adam. Dan pada konteks kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan sebelumnya, wa kam min qaryatin ahlaknaha, berapa banyak kampung ataupun bandar yang telah kami musnahkan. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun, maka datanglah azab kami bayatan, ketika malam hari, aw hum qailun, ataupun ketika mereka sedang berehat tengah hari, ketika mereka sedang qailulah. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna, maka Allah kata tidaklah doa mereka katakan ketika datang kepada mereka azab kami, illa anqalu, melainkan mereka kata inna kunna zalimin, bahawa kami ini orang-orang yang zalim. Faqad zakara annahu aqaba qisman kathiran min bani Adam. Di sini Allah sebutkan bahawa Allah menghukum satu bahagian yang besar dalam kalangan Bani Adam. Allah turunkan kepada mereka azab Allah disebabkan kezaliman mereka. Maka perbezaannya jelas antara dua konteks surah ini. Justru setiap kisah ia terbina berdasarkan apa yang disebutkan pada konteks surah berkenaan. Ya? Jadi penerangannya nanti kita akan bincanglah, insya-Allah, pada pertemuan yang akan datang. Ya tuan-tuan, sebenarnya bila kita dah masuk pada aspek keindahan bahasa Al-Quran, maka kita katakan yang pertama, penceritaan Al-Quran ia bukan sekadar mengikut kaedah bukan cara manusia. Kalau cara manusia bercerita, manusia akan muatkan dalam satu surah.
Jadi Al-Quran membentangkan kisah pada surah yang berasingan. Itu yang pertama. Yang kedua, susunan ini bukan cara manusia. Bila susunan ini bukan cara manusia, ia bukan manusia punya kerja. Jadi makin diperhatikan, makin kita mendalami perbahasannya, makin terselah kemukjizatan Al-Quranul Karim, maka kita semakin yakin bahawa ianya daripada Allah Azza wa Jalla. Ya? Yang ketiga, setiap babak ataupun bahagian sedutan yang dibentang dalam surah itu, ia mengikut kesesuaian konteks. Sesuai dengan konteks surah Al-Baqarah, cerita tentang khalifah, ya, cerita tentang tanggungjawab, maka disebut khalifah di sana. Berbanding dalam surah Al-A'raf, pada konteks menegur, maka Allah cerita bahagian yang Allah tegur Nabi Adam. Kalau dalam surah Al-Baqarah Allah sebut Nabi Adam bertaubat kepadanya, tapi dalam surah Al-A'raf Allah sebut apakah perkataan Nabi Adam. Nabi Adam sendiri sebut Rabbana zalamna. Tuhan kami berlaku zalim anfusana, kepada diri kami. Itu ayat yang tidak positif lah. Zalamna anfusana tu, ya. Ayat yang negatif. Ini ayat yang negatif daripada Adam itu selari dengan pembentangan surah Al-A'raf. Jadi setiap surah ni ia ada penyampaian surahnya. Sebab tu saya katakan buku nota ni sangat baik. Kalau nota yang ini, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebelum kita masuk pada kisah ni, dia cerita dulu konteks pengkisahan Nabi Adam pada 7 surah. Jadi setiapnya tak sama konteks. Contoh dalam surah Al-Baqarah, kisah yang dibentangkan itu pada konteks memuliakan Nabi Adam dan apa yang dibawa oleh Nabi Adam daripada ilmu, iaitu kalimahnya wa'allama Adam. Berbanding dalam surah Al-A'raf, al-qissatu fi maqami tawbikh. Kisah yang dibentangkan itu adalah pada konteks memarahi, ya, konteks kemurkaan dan konteks menyebut hukuman dan kebinasaan umat-umat yang zalim dalam kalangan Bani Adam dan menerangkan kekuasaan Allah. Qalilan ma tadhakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin qalilan ma tashkurun wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jadi ini tak sama dah cerita yang dibentangkan dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Fassalahuna ma ajmalahu fi surah Al-Baqarah. Diperincikan di sini apa yang tidak diperincikan dalam surah Al-Baqarah. Seperti contoh perkataan iblis yang dengki disebutkan di sini. Iblis mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Disebutkan di sini, tak disebut dalam surah Al-Baqarah. Allah menginginkan, menuntut untuk berhati-hati, dan Allah sebutkan cerita tentang janji Allah kepada orang yang mengikutinya, ya, disebut di sini. Kemudian disebutkan kenikmatan-kenikmatan di sana, dan Allah sebutkan juga sikap berhati-hati daripada keadaan bercanggah dengan undang-undang peraturan Allah. Jadi dekat sini tuan-puan, apa yang diceritakan dalam surah Al-A'raf tidak sama dengan apa yang dibentangkan dalam surah Al-Baqarah. Cuma bezanya buku ni lebih menarik, nota ni lebih menarik sebab apa? Rujukannya bukan satu, dua. Kalau buku tadi kita tengok tu buku At-Tadbirul Qur'ani. Kalau buku ni, kalau nota ni, tuan-tuan tengok halaman yang terakhir antara rujukan beliau, ini, ya. Durratut Tanzil, Malakut Ta'wil, Kashful Ma'ani, Mufradat Al-Fadhil Quran, Al-Burhan, Nazmud Darar, Nazmud Durar, Fathur Rahman, Lamasat Bayaniyah, wa ukhar mutasyabihat, Khawatir Quraniyah, At-Tahrir wa Tanwir, Aisarut Tafasir, fi Zilal Quran. At-Ta'bir Quran ni tak muatkan dari sini, ya. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan sebelum kita tamatkan perbincangan kita pada petang ni? Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Barakallahu fiikum.